Hai semua, apa khabar? Welcome to Mr. AA Channel. Hari ni saya ni pakai baju Korea. Sebenarnya baju ni hadiah daripada rakan saya waktu kami pergi Korea. Pelik juga kan. Sebenarnya memang betul. Saya dengan rakan-rakan saya pergi ke Korea. Korea ialah negara pertama di mana saya menjejakkan kaki ataupun melangkah keluar daripada negara Asian. Yang mana waktu tu saya pergi bersama dengan rakan-rakan traveller saya lah. Kalau tak percaya, nak saya tunjukkan gambarnya. Tada! Tengok tu. Ada gambar gambar minum banana uyu. Original tahu. Korea made. Konten kali ini sudah pasti kita akan bercakap tentang berkaitan dengan Korea. Bukannya saya nak share tentang trip di Korea. Yang tu nanti-nantilah. Nanti saya akan share lah nanti dengan rakan-rakan semua. Bila ada masa lah saya akan share, sebab Korea antara negara yang seronok sangat sebenarnya. Sangat seronok. Walaupun kami pergi dalam masa 5 hari dekat situ, tak terasa. Memang tak terasa. Memang pack sangat aktiviti sepanjang dekat Korea. Tapi kali ini saya nak review satu filem Korea yang boleh saya rasa antara filem yang bagus untuk kita sama-sama share lah. Di mana filem ini ialah antara filem yang box office di negara. Okey, nak tahu apa filem pilihan saya kali ini? Tada! Pernah tak tengok iklan ni? Sebenarnya sebelum ini saya dah berapa kali dah selalu tengok dekat TV, dia keluar macam keluar bukan dekat TV, dekat YouTube dan sebagainya, di mana saya macam tak berminat sangat lah sebenarnya. Ikhlas di hati saya lah. Betul, sebab saya dah lama, sebab filem ini sebenarnya dikeluarkan pada tahun 2013. Filem Miracle in Cell Number 7. Biasanya kalau kita tengok filem Korea, kebanyakan filem yang dihasilkan atau drama yang dihasilkan dekat Korea ni, dia banyak memaparkan tentang kisah cinta antara lelaki dan perempuan, kisah konflik percintaan kan. Tetapi untuk filem box office Korea ini, Miracle in Cell Number 7 ini, dia lebih kepada tentang kekeluargaan yang saya rasa wajib ditonton oleh semua orang lah. Sebab filem dia lebih bergenrekan kekeluargaan, jadi dia lebih sesuai untuk tontonan sesiapa saja dan sangat bermanfaat. Masa saya mula-mula menonton filem Miracle in Cell Number 7 ni, sebenarnya waktu tu saya tak terfikir yang saya boleh terasa suka dengan filem ini sebenarnya waktu tu. Sebab satu ialah disebabkan oleh yang mula tadilah, sebab saya tengok, kita kan selalunya judge book by its cover kan. Kita tengok dulu dekat depan, macam tak
tak berminat dan sebagainya. Rupa-rupanya bila saya tengok filem ni, saya tak dapat bayangkan waktu tu sepanjang dalam saya menonton filem ini, saya boleh menitiskan air mata juga. Sedih, kisah sedih. Sebenarnya secara sinopsisnya, cerita Miracle in Cell No. 7 ini mengisahkan tentang seorang bapa, ayah yang ada mempunyai kekurangan lah. Macam kekurangan dia seorang ayah tunggal lah rasanya, sebab tak dipaparkan tentang ibu dan sebagainya yang OKU. Dia macam ada kekurangan di situlah. Dia membesarkan seorang anak perempuan yang sangat cute. Anak perempuan ni saya tak ingatlah nama dia, sorry maaf, saya tak dapat nak sebut sebab nama mereka kan susah-susah nak disebut bahasa mereka kan. Budak perempuan ni lebih kurang 6 tahun macam tu lah. Dia macam berhajat, inginkan sesuatu hadiah daripada bapanya yang OKU ni, iaitu dia nak dibelikan sebuah beg Sailor Moon warna kuning, macam ni. Okey. Rupa-rupanya bila waktu mereka pergi untuk selepas tu mereka nak beli beg tersebut, rupa-rupanya beg tersebut telah dibeli oleh keluarga lain lah, di mana keluarga itu ialah keluarga anggota polis, ada anak anggota polis. And then bapa yang OKU ini tadi, dia pun pergi berjumpa dengan budak kecil tu. Dia nak beli beg tersebut dengan budak perempuan kecil tu, budak perempuan anak polis tadi tu. Tapi anak polis ni tak nak beli, dibeli sebab dia pun suka juga dengan beg ini. Biasalah budak-budak kecil kan memang suka benda-benda macam tu. Hari kemudian budak perempuan anak polis ini tadi, dia pun dapat tahu tentang dekat mana tempat beg ini, beg Sailor Moon tadi dijual. And then dia pun berjumpa lah dengan bapa yang OKU ini tadi. And then dia pun bagi tahu dia nak bawa pergi ke tempat kedai tersebut. Dalam perjalanan mereka nak pergi ke kedai tersebut, lebih kurang macam pasar basah lah saya tengok. Terjadi satu peristiwa di mana budak perempuan tu mati. So lalu ditangkaplah bapa OKU ini tadi. Kena tangkap polis, and then kesiannya, memang kesian, dipukul lah oleh pihak polis dan sebagainya. Saya tengok lakonan mereka sangat menjadi begitu penuh dengan perasaan, betul. Dengan budak kecil ni macam tertunggu-tunggu ayah dia, kesiannya. Dipendekkan cerita, bapaknya dihasutkan ke dalam penjara. Sebab mereka cakap bapa yang OKU ni memang bersalah. Dia buat salah, dia macam nak membunuh ataupun atas tuduhan membunuh, lepas tu nak mencabul budak perempuan tu. Sedangkan bapa OKU ni sebenarnya memang tak buat apa-apa sekalipun dengan budak perempuan tu. Waktu scene tu memang dalam filem tu memang sedih lah. Memang sedih gila. Kalau kita dapat fikir melalui fikiran yang waras, macam perasaan budak kecil ditinggalkan. Dan akhirnya lepas tu dalam masa yang sama, budak perempuan ni kan dah tak ada orang lain jaga, so dia
jaga oleh satu pusat asuhan lah, ditempatkan di pusat satu. Okey, seterusnya ceritanya pergi ke di mana ayah budak perempuan 6 tahun yang nak beg Sailor Moon ini tadi, dia ditempatkan di satu sel penjara nombor 7. Sebab itulah nama filem ini Number 7. Rupa-rupanya sel penjara ini antara sel yang menempatkan pesalah-pesalah yang telah membuat kesalahan-kesalahan yang teruk lah kiranya, macam tu. So ditempatkan dekat situ. Pada awalnya kesian juga si ayah OKU ini tadi, yang peranan sebagai OKU ini tadi, dia macam dibuli lah, dia dipukul oleh ahli ataupun yang dalam sel tersebut. Sebelum perbicaraan dijalankan terhadap si OKU ni, banyaklah kisah yang saya sangat touching sebenarnya. Biasanya kita berfikir dalam sel penjara mesti orang yang jahat, orang yang teruk, perangai teruk, memang tak guna dan sebagainya. Tetapi cerita ni di mana pesalah-pesalah lain yang sama-sama ditempatkan dalam satu sel tersebut mempunyai perasaan juga seperti manusia biasa. Sama juga, dia macam mereka rupa-rupanya bila mereka melihat si OKU ni seorang yang sangat baik, seorang yang sangat dia bukannya bermuka-muka lah kiranya. Dia kalau dia nak cakap, dia cakap satu tu. And then dia berterus terang lah kiranya. Sebab tu menyebabkan rakan-rakan dalam sepenjara ni percaya dengan si OKU ini. And then dalam masa yang sama, dalam proses sebelum dibicarakan lah, sebelum ini ialah cerita sebelum dia dibicarakan, anak perempuan ni kan dah ditempatkan dekat satu pusat perlindungan. Tapi anak perempuan ni masih kecil lah waktu tu. Dia masih ingin nak berjumpa dengan ayah dia sebab dia kasih sayang ataupun perhubungan mereka sangat rapat. So dia berusaha untuk masuk ke dalam sel tersebut, bersembunyi, masuk ke dalam sesuatu benda lah. Yang saya ingat scene dia ialah dia masuk dalam satu box, and then datang-datang masuk dalam sel tersebut, and then tada, dia keluar dan berjumpa dengan ayah dia tersebut. Wow, so sweet waktu tu, memang sangat gembira. And then ahli sel dalam sel yang lain tersebut pun macam sangat bagus lah, macam memberi respon yang sangat bagus dengan budak perempuan ni. Mereka sedaya upaya nak membantulah mereka untuk menyembunyikan tentang anak perempuan ini, kewujudan anak perempuan ini. Rupa-rupanya, and then dalam masa mereka nak sembunyikan ini, kan budak perempuan ni tinggal di situ dalam satu bilik yang kecil, sangat kecil bilik ni, bukannya besar. Tinggal berapa orang, 5 orang. 5 orang. And then mereka ramai, orang besar. Tapi budak ni macam tak takut dengan si pesalah yang lain. Mungkin menyebabkan pesalah yang lain pun rasa gembira, and then rapat dengan dia. Nak dijadikan cerita, akhirnya datanglah macam pengarah penjara ni datang. Dia datang secara mengejut, nak menangkap, sebab mereka dapat macam dapat tahulah yang mereka seolah-olah sel ni ada menyimpan sesuatu. Kemudian mereka memang cuba untuk
menyembunyikan budak perempuan tu, tapi akhirnya tertangkap juga. Yang lucunya tertangkap, and then budak perempuan tu diambil keluar, and then dia hantar balik ke pusat jagaan lah. Sedih lah part tu. Tapi waktu ini macam pengarah penjara ni jenis yang macam tak suka lah dengan pesalah-pesalah ni. Dia anggap macam pesalah ni sangat teruk lah. Seterusnya, tiba-tiba ada berlaku satu peristiwa di mana sel penjara ini terbakar. So, waktu sel penjara ini terbakar, pengarah penjara ini cuba nak selamatkan panduan dalam satu bilik lah. Panduan yang entah dekat lain lah, dalam satu bilik. And then dia cuba masuk dalam bilik yang tengah api, yang tengah marak tu. Dia cuba, and then dia terperangkap dalam tu. So dalam masa orang banduan lain tengah berebut nak keluar, nak selamatkan diri, si OKU ini tadi, dia tertengok lah ada 2 orang lagi yang belum selamat. Dia nak selamatkan 2 orang tu yang tengah terperangkap dalam bilik tu. Dia pergi ke dalam bilik tu, and then meredah api yang tengah marak. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya OKU ni berjaya menyelamatkan 2 mangsa tersebut lah. Menyebabkan pengarah penjara ni terselamat. Selepas dia dekat hospital lah, kiranya dekat katil hospital, dia pun tanya pengarah penjara, siapa yang selamatkan saya? Bila ni? Lepas tu ditunjuk satu skrin, dia buka, doktor ni buka tirai sebelah tu, dia tunjuk muka si OKU ni, menyebabkan dia terus macam sentap lah. Rupa-rupanya selama dia macam ada perasaan jahat, atau bukan jahat, dia macam perasaan negatif lah dengan si pesalah OKU ni, sebab dia fikir OKU ni memang buat kesalahan, and then tak dapat dimaafkan, menyebabkan rupa-rupanya dia macam ada satu perasaan, menyebabkan dia pun nak membantu si OKU. Dia pengarah penjara ni, pengarah lah kot, boleh lah dikatakan kalau dekat sini pengarah lah, dekat penjara kan, bos dekat penjara ni, and then dia sebenarnya membenarkan untuk anak perempuan ini dibawa sekali-sekala ke dalam penjara tersebut untuk membantu, memberi kegembiraan dengan si ayah OKU ini. Dalam masa yang sama, rakan-rakan ahli sel yang lain, yang sel nombor 7 yang lain ini, mereka nak bantu si OKU ini supaya dapat menjawab, sebab mereka tahu yang si OKU ini dia kan kekurangan dari segi mental macam tu. Dia tak dapat nak bercakap dengan baik, and then nak bercerita dengan bagus. Macam manalah orang kita, orang yang normal ini nak faham kan. Waktu pembicaraan disegahkan, nanti makin teruk lah nanti. So mereka macam cuba membantu si OKU ini untuk menghafaz skrip-skrip untuk dia bercakap waktu perbicaraan. Memang waktu tu saya tengok persahabatan dalam tu, scene tu persahabatan tu sangat rapat. Lucu lah, ada part-part lucu dan sebagainya. Bila waktu perbicaraan tersebut tiba, ayah yang OKU ini tadi pun dihadapkan dekat mahkamah kan, and then dibicarakan. So yang mengejutkannya yang lain, si OKU ni
mengaku pula yang dia memang buat kesalahan. Sangat menyebabkan ahli yang lain terkejut. Kenapa dia buat benda ni? Sedangkan mereka dah berusaha untuk bantu si OKU ni untuk lepas daripada disabitkan kesalahan. Rupa-rupanya sebelum dia masuk ke dalam dewan perbicaraan tersebut, si ayah budak perempuan yang meninggal ini tadi, yang polis juga, si ayah polis ni, dia berjumpa dengan si OKU ini tadi. Dia macam menyegah lah, dia macam tumbuk, and then dia macam membuli lah, kiranya macam jahat sangat lah. Dia macam memberi warning lah dengan si OKU ni. Dia cakap seolah-olah kalau dia tak nak mengaku ataupun menerima kesalahan tersebut, anak perempuan si OKU ini akan dibunuh. Bukan dibunuh, dia macam dia bagi tahu keselamatan lah, lebih kurang keselamatan macam tu. Anak perempuan ni tak akan terjamin lah kiranya. So disebabkan si OKU ini seorang ayah yang sangat mencintai ataupun sangat sayang dengan anak perempuan dia, dia pun terpaksa bercakap secara tak benar. Dia terpaksa bercakap dalam perbicaraan tersebut, dia terpaksa beritahu yang dia memang buat kesalahan tersebut. Kesiannya kan, macam tu. Maka dia pun dijatuhkan hukuman mati. Sedihnya, sangat sedih. Bila ahli sel yang lain dah tahu dah yang OKU ini bakal dijatuhkan hukuman tersebut, so dalam masa yang sama mereka nak buatlah satu di mana mereka tengoklah tarikh tersebut. Mereka bawa lah budak perempuan ni masuk ke dalam sel, and then nak sambut dengan ayah dia, macam nak luangkan masa-masa terakhir. Ayah dia ni yang OKU ni, walaupun dia sendiri pun tahu yang dia bakal dihadapkan hukuman gantung sampai mati, tapi dia macam buat gembira. Lakonan dia sangat menyentuh hati waktu tu. Saya pun dapat perasaan kalau kita tengok orang tu pandai buat satu lakonan, memang kita macam terasa lah, macam masuk dalam jiwa kita. And then budak kecil tu pun yang pandai berlakon bagi saya, sangat pandai berlakon. And then kemudian akhirnya ayah dia kena disabitkan kesalahan, and then matilah ayahnya. Rupanya selepas tu budak perempuan ni dijaga oleh si pengarah ataupun ketua penjara ini sampai dia besar. Sampai dia besar, dia pun dihadapkan pula. Sampai dia besar, dia menjadi seorang peguam. Budak perempuan ni dah besar kan, jadi peguam. Dia macam buat ambil balik kes tersebut, korek balik kes tersebut. Dia nak bicarakan kes ayah dia. Dia macam nak membela nasib ayah dia yang tak bersalah tersebut. So akhirnya nak dijadikan cerita, walaupun ayahnya dah meninggal, dah tak ada lagi, yang sedihnya waktu ni saya pun rasa menitiskan air mata jugalah. Ayah dia, bukan ayah dia, macam yang budak perempuan ni,
dia macam dia berjaya menuntut kembali apa yang sepatutnya ayah dia terimalah. Sepatutnya ayahnya rupanya tak disabitkan kesalahan, and then mahkamah telah memutuskan yang ayahnya tak bersalah dalam kes ini, tak ada kesalahan sedikit pun terhadap ayah dia. So habislah cerita tersebut. Walaupun cerita ni sangat ringan, and then ceritanya straight to the point, tapi kita memang tak merasa pun yang cerita ni bosan dan sebagainya. Every scene tersebut yang dipaparkan ada lucu, ada gembira, ada sedih, ada lawak, menyebabkan kita rasa seronok melihat menonton filem ini. Sebab itulah saya rasa memang layaklah kalau saya tengok dekat beberapa, saya ada baca lah beberapa tentang review tentang filem ini, menyatakan yang filem ini antara filem box office Korea yang banyak memenangi anugerah. Khasnya macam pelakon terbaik, filem terbaik, pelakon kanak-kanak terbaik pun dimenangi untuk filem ini. Saya rasa itu saja untuk perkongsian saya kali ini. Siapa yang belum menonton lagi filem Miracle in Cell No. 7, walaupun filem ini sebenarnya dah hampir 10 tahun juga sebenarnya, 2013, awal 2013 dia ditayangkan, dekat 10 tahun dah kan, 8 tahun lah kiranya, lebih kurang 8 tahun macam tu. Tapi memang tak rugilah untuk kita tonton. Bawalah anak-anak dan sekali menonton, sebab filem ni memang berunsur kekeluargaan. Dia menyedarkan kita tentang hubungan kekeluargaan ini sangat penting. Walaupun ayah dengan anak ini, ayah ni OKU ataupun kekurangan kecacatan mental, tetapi dia pun punya perasaan dengan manusia yang lain, untuk berhubung dengan manusia lain. Dia ada perasaan yang baik dengan orang lain. Jangan kita menganggap orang macam ini orang yang negatif, orang yang teruk dan sebagainya. Begitu juga dipaparkan dalam scene ini tentang pesalah-pesalah yang lain. Ditunjukkan rupa-rupanya orang yang dalam sel ini ada macam satu perasaan baik untuk membantu rakan-rakan dalam sel. Bukannya kita berfikir orang yang pesalah ini orang yang jahat, orang yang teruk, orang yang memang tak boleh dimaafkan. Sepatutnya kita sentiasa berfikir positif untuk membantu, supaya kita nak bring back orang-orang seperti ini ke arah jalan yang baik. Sampai di sini saja untuk review ataupun perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk rakan-rakan yang sedang menonton channel YouTube saya kali ini. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe, and then like, jangan lupa like, tekan butang loceng, dan boleh share, and then siapa-siapa nak bagi komen, boleh komen secara positif